Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasira amma. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, ilmu ni, kalau kita kata ilmu, maknanya tahu apa Allah mahu. Ilmu. Hikmah, berbuat seperti mana Allah mahu. Ada orang buat tafsir macam ni. Seluruh dunia tak ada. Tak ada orang cakap ilmu tu tahu apa Allah mahu. Dia tak tahu. Sebab itu dia tak pernah cakap. Mereka kata asal tahu je ilmu. Tahu macam mana nak buat kereta, ilmu. Tak boleh ke tahu buat kereta tu masuk syurga? Boleh. Jadi itu bukan ilmu sebenarnya. Tak boleh buat masuk syurga. Tahu masak kambing. Itu ilmu ke? Itu ilmu yang tak manfaat. Tak boleh buat satu orang tu masuk syurga. Tahu masak kambing, tahu cipta kereta, tahu buat roti, tahu bersetubuh macam Rasidi. Ilmu tu sebenarnya tahu apa Allah mahu. Kerana bila kita berbuat seperti mana Allah mahu, Allah suka, Allah masuk kita dalam syurga. Kita tak boleh buat Allah suka kalau tahu buat roti, tahu masak kambing, lagi-lagi tahu tipu orang, tahu ambil rasuah. Itu ilmu. Apatah lagi ilmu yang baik pun tak boleh buat Allah suka dan tak boleh buat kita masuk syurga. Apa lagi ilmu tak betul. Jadi ilmu sebenarnya maknanya tahu apa Allah mahu. Tak ada orang di seluruh dunia ni selama ni yang beritahu macam ni. Ada. Jadi banyak benda yang bukan baru je, yang benar. Baru dan benar. Allah ilhamkan kat saya. Tidak mana saya tahu. Dan apa itu hikmah? Berbuat seperti mana Allah mahu. Berbuat. Sebab itu orang yang tahu apa Allah mahu namanya ulama. Namanya alim. Orang alim. Berbuat seperti mana Allah mahu namanya ulama. Jadi mengikut tafsiran saya ni, ulama tak ada kat dunia ni. Alim pun tak ada. Kalau mengikut tafsiran saya tu lah. Tapi kalau mengikut tafsiran ilmu tu banyak tahu, tak kira lah Allah suka ke apa, asal tahu je. Banyak. Banyak yang dikatakan ulama, dan banyak yang dikatakan alim, dan banyak yang dikatakan ulama. Macam dipaham oleh Azri selama ni. Saya ingat di Baling tu banyak alim lah. Banyak orang belajar agama tu, madrasah, dan banyak ulama. Darul Alim Baling, Darul Ulama. Itu yang dipaham lah. Lepas tu panggil Serambi Mekah. Macam Aceh dan Tantan. Sebab apa? Dia banyak, mereka faham banyak ulama. Tapi kalau tafsiran saya,
ulama tu tahu apa Allah mau, mereka bukan ulama. Dan mereka bukan orang alim. Jadi tuan fikirlah mana satu yang betul. Sebenarnya sebelumnya tuan tak pernah dengar pun. Jadi mereka cakap orang jemaah tabligh ni tak ada ilmu. Tuan kata. Mereka tu tak ada ilmu, kami ada ilmu. Mereka pun tak ada ilmu, orang tabligh pun tak ada ilmu. Sebab dua-dua tak tahu apa Allah mau. Kalau kita ada ilmu, kau faham Quran tak? Orang tabligh kalau ada ilmu dia faham Quran tu lah. Dan orang bukan tabligh ni dia faham Quran, dua-dua tak faham. Jadi sebenarnya dua-dua tak ada ilmu. Jadi ilmu ni tahu apa Allah mau. Kalau kita tahu apa Allah mau, kita maknanya ada ilmu Quran. Kalau kita tak ada ilmu Quran, baca pun tidak. Macam Rasidi, mana boleh tahu apa Allah mau? Kalau baca pun baca Arab tak baca tafsir dia. Orang yang boleh buat tafsir Quran ni tak ada orang melainkan orang yang tahu apa Allah mau. Bila dia baca ayat Quran tu, dia tahu apa sebenarnya yang Allah mau daripada ayat tu. Jadi dia bagi tahu orang lah dalam tafsir dia tu. Yang daripada ayat ni, yang ini Allah mau. Barulah orang tahu. Kalau tafsir tu tak hanya cerita-cerita je macam Ibn Katsir. Ini cakap ini cakap ini, itu cakap ini cakap itu. Tak ada conclusion dia. Yang mana satu betul ni tak ada. Ini cakap ini, termasuk dia. Itu je lah yang buat buku dia besar. Syekh Zakaria tafsir hadis. Ini cerita, ini hadis. Ini hadis yang lain ada sama juga. Yang ini ada lain lagi. Satu orang amalkan hadis ni, kita tak ada amalkan. Itu bukan tafsir hadis tu. Hadisnya juga, dari hadis tu apa Allah mahu ya. Apa yang Nabi mahu itu yang Allah mahu lah. Kita kena cerita tu lah. Baru namanya tafsir hadis. So sekarang ini for the first time, tafsir dibuat oleh seorang profesional, saya, dengan izin Allah. Seorang profesor dalam bidang optometri. Tidak pernah belajar di mana-mana madrasah, institusi Islam, pengajian Islam. Tak pernah. Saya pun tak. Tetapi boleh buat tafsir. 84 buku Quran dan 7 buku hadis. Dari mana dia belajar? Orang tak boleh tahu kalau ada orang ajar dia. Allah je yang tak payah ada orang ajar. Maha tahu. Yang lain daripada Allah ni kena dia ajar. Kalau tidak tak boleh tahu. Jadi 2 orang je boleh ajar saya. Kalau orang tak ada, saya tak pernah pergi madrasah. Jadi yang ajar saya 2 je. Allah dan Iblis. Yang tak nampak ni. Kalau Iblis tolong saya tafsir Quran tu, saya tak tahulah. Apa Iblis yang kamu percaya tu? Iblis tentu sekali bukan guru saya. Azri, boleh Iblis? Jin, boleh? Jin pun tak tahu. Alah. Jadi tentulah yang ajar saya adalah Allah. Jadi siapa yang diajar oleh Allah ilmu Quran, dia tahulah. Siapa yang tak diajar, takkan tahunya. Walau dia belajar banyak, madrasah, banyak universiti, dia takkan tahu sebab Allah tak ajarnya. Jadi saya yang tak pernah belajar di mana-mana madrasah ataupun universiti, boleh tafsir Quran, tentulah itu Allah nak beritahu pada semua orang, yang ajar dia akulah. Allah kata, kamu tak percaya lagi ke yang ajar dia aku? Jadi bila yang ajar Dr. Naswar ni Allah, siapa Dr. Naswar tu? Fikirlah sikit. Adakah dia macam Mamat sama macam Mamat kampung? Macam Nik Aziz cakap Nabi SAW ni orang biasa je sebelum jadi Nabi. Kemudian Allah pilih dia jadi Nabi. Itu dia beritahu Nabi sebelum jadi Nabi Mamat biasa. Nabi bukan Mamat biasa. Dia adalah Nabi Allah.
Jadi saya ni siapa? Nabi bukan, sebab takkan ada Nabi selepas Muhammad. Jadi saya ni naik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu tak percaya tak apa. Macam Yazid tak berapa percaya. Kerana tak berapa percaya, mana nak ikut cakap saya? Saya suruh dia cerai bini, tak nak dia. Kenapa dia tak boleh ikut cakap saya? Sebab tak berapa percaya. Percaya juga, sikit je. Rashidi percaya sikit je. Jadi sejauh mana kamu percaya saya naik Nabi, sejauh itulah kami ikut. Macam juga kamu percaya Nabi, sejauh itu kami ikut. Kalau kamu kata dia penipu punya Nabi, mana nak ikut? Kalau kamu cakap saya ni penipu, buat mungkar, mana kamu nak ikut saya? Lari ya. Mana? Macam Sufyan percaya sikit je. Sikit je dia ikut. Tak ikut langsung. Saya cakap kat dia, awak tahajud. Tak buat lagi. Besok saya tanya dia, awak bangun tahajud? Tak. Lusa saya tanya lagi, dia tak tahan. Kita tanya dia hari ni, kau tahajud tak sembahyang? Tak. Tak juga. Maknanya dia tak tahan saya. Bukan saya baru ni je suruh dia tahajud. Dulu lagi. Dia tak pernah tahan. Baru ni saya tekan dia. Saya tanya dia. Pun tak tahan. Kenapa dia tak tahan saya? Kerana tak percayalah saya ni naib Nabi kan. Sufyan. Jadi bila Sufyan tak percaya, dia tak ikut, apa jadi kat dia? Tak jadi betul lah. Saya dah cakap dah 5 perkara kena buat hari-hari. Antaranya itulah tahajud. Lama dah saya cakap ni. Sufyan masih macam biasa je, tak nak ikut. Sufyan gombak. Sufyan Ampang, dia lagi tak ikut lah, tak tahulah saya. Dia semayang tahajud tiap-tiap malam. Atau dia terkejut aja. Sufyan. Jadi tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada nabi-nabi dia, hantar wahyu. Saya Allah ilhamkan. Dua-dua Allah boleh buat. Ilham satu, wahyu satu. Dan Allah bagi saya alat nak tahu wahyu ilham tu dari Allah ke dari syaitan. Jadi samalah. Jadi kalau dari syaitan saya tahu, dari Allah saya tahu. Benda ni betul saya tahu, benda ni salah saya tahu. Sebab saya ada alat. Sebab itu saya diberi ilham dan alat. Dia tak boleh ilham aja. Silap-silap ilham tu dari iblis. Sebab iblis ada kacau je. Jadi dengan adanya ilham dan alat ni, Allah ajar saya dan saya boleh tafsir Quran tu lah. 84 kitab. Siapa boleh buat tafsir tu? Mana ada orang Jemaah Tabligh boleh buat tafsir Quran? Ada? Ada? Siapa yang bukan Jemaah Tabligh ada tafsir Quran? Lepas tu dia orang kata dia orang alim daripada orang Tabligh. Mana dia orang alim? Dia orang pun tak alim. Perasan aja alim. Kata orang Tabligh tak ada ilmu. Yalah, orang Tabligh tak ada ilmu, kamu ada ilmu ke? Kalau kamu ada ilmu, tahu faham Quran kan? Tak faham. Ilmu salah ada. Ilmu salah ni namanya bukan ilmu tuan. Yang ilmu ni tahu apa Allah mahu. Jadi orang yang tahu apa Allah mahu ni, Allah dia bagi dia faham Quran kan. Jadi selama ni orang baca Quran, dia tak tahu apa Allah mahu, dia baca je. Baca bagus bacaan dia. Orang Islam dia cakap, merdu bacaan dia. Merdu imam ni baca. Itu je dia boleh cakap. Kejap keluar suara imam dia malu. Ada satu orang tu dia boleh tiru semua bacaan mana-mana imam kat Mekah. Tukar. Kejap ni tukar. Boleh. Tapi dia tak faham Quran. Jadi menghafal Quran pun orang bukan Islam boleh juga kalau dia berusaha. Tapi dia akan masuk neraka. Jadi orang faham Quran ni orang yang dihajar oleh Allah. Nabi-nabi dulu Allah bagi wahyu, dia orang tak tafsir juga. Taurat tak ditafsir, Injil pun tak ditafsir.
Quran pun Nabi tak tafsir, ada tafsir Nabi? Tak ada. Jadi tafsir ni diberi kepada orang lain daripada Nabi Muhammad. Jadi sekarang wahyu ni diturun pada Nabi untuk dia sampaikan kepada manusia. Itu jalan dia buat. Dan dia amalkan Quran tu supaya orang ikut dia. Maknanya orang ikut Quran. Sebab itu hadis ni namanya tafsiran Quran. Secara amali lah. Jadi kalau kita ikut sunnah Nabi, maknanya kita ikut Quran. Kita tak ikut sunnah Nabi, maknanya kita tak ikut Quran. Jadi orang yang nak ikut Quran aja tak betul. Kan? Saya nak ikut Quran aja, tak nak ikut Nabi. Satu la ilaha illallah kat situ je. Dia bukan la ilaha illallah situ je, Muhammadur Rasulullah. Jadi adalah hadis tu palsu, tapi bukan hadis semua palsu, ada juga benar. Kamu ikutlah yang benar tu, jangan ikut yang palsu. Nah, ini tolak terus Nabi, mana boleh. Siapa yang tolak Nabi, dia tak ikut Quran aja. Dia faham Quran sendiri, mana boleh. Dia kata dalam Quran tu ada semayang 3 waktu je. Yalah, dia tafsir bapa pada Siti Kasim. Kan? Dia kata kita semayang 3 waktu. Sebab dia faham Quran ikut suka dia. Kau faham ke Nabi faham? Kau yang duduk dekat Malaysia ni, lepas tu duduk zaman ni pula, dia lebih faham pula daripada Nabi yang dia hantar keluar. Kau kata Quran kata 3 waktu. Inilah namanya orang sesat masuk neraka. Dengan Quran dia masuk neraka. Jadi kita kena tafsir Quran ni guna hadis. Sebab hadis ni adalah mentafsir Quran. Jadi kalau kita nak tafsir hadis tanpa boleh tafsir Quran, tafsir hadis kita akan salah. Kita akan tahu tafsir hadis bila kita boleh tafsir Quran. Sebab hadis, Quran atas pada hadis. Jadi hari ini orang nak tafsir hadis, tahu Quran memang tak boleh. Akan salah. Kalau satu orang tu dia mufasir hadis, dia mufasir Quran tak? Tak usah baca hadis ni. Dia akan banyak letak hadis palsu. Dia tak tahu. Bukan dia sengaja. Dia akan dalam hadis dia hadis palsu, ada hadis sahih. Kita yang baca ni tak tahu. Jadi kalau dia ni orang yang diberi faham tafsir Quran, baru dia Allah bagi dia faham tafsir hadis. Yalah, sebab hadis ni mentafsir Quran. Jadi macam umpama hadis, satu orang yang jadi hafiz Quran, dia dapat bagi syafaat pada 10 ahli keluarga dia. Sedangkan dalam Quran tak ada tu. Dalam Quran ni orang yang diberi kuasa syafaat ni orang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah. Para nabi, rasul yang ulung tau, yang unggul. Jadi bukan hanya setakat hafiz Quran, kerana hadis salah ni, palsu ni, membuatkan bapa Hanzalah hantar Hanzalah hafiz Quran. Setengah jalan berhenti. Hanzalah kata, rugi aku. Kalau aku masuk neraka tak terbakar kulit aku. Dia dah kata dia masuk neraka, tapi kalau dia dah hafiz Quran dulu, tak terbakar kulit dia. Kita bukan nak masuk neraka, kita tak mau masuk neraka. Bakar kulit ke tak bakar kulit ke mana mau. Hanzalah ingat bakar kulit tu okey. Rugi aku tak jadi hafiz Quran. Kalau tidak, boleh aku tak amal Islam. Kalau aku hafiz Quran, aku boleh buat suka hati. Sebab aku akan masuk neraka dan tak terbakar kulit. Itu yang dia faham. Inilah budak yang bodoh, tak faham. Jadi sekarang dia kata biarlah masuk neraka. Saya subuh tak payah berjemaah, gas 10:30 pun saya tak nak buat lagi. Dia tak datang lagi lah. Orang kejut dia buat, bangun. Jadi dia kata dia masuk neraka. Tapi sekarang dia tak hafiz Quran, akan terbakar lah dengan kulit dia sekali. Jadi tuan yang mulia, kalau kita nak masuk neraka, langgarlah perintah Allah. Bukan mau jadi hafiz Quran, langgar aja masuk neraka lah. Kalau kita jadi hafiz Quran, kita masuk juga.
tapi tak terbakar kulit. Tapi nak beri syafaat tak boleh. Takkan pula awak masuk neraka nak beri syafaat ke awak. Jadi orang hafiz Quran yang boleh bagi syafaat ni, orang hafiz Quran yang telah mencapai tahap kekasih Allah. Kalau dia hafiz Quran dan kekasih Allah, Quran tu diri dia, itu baru boleh bagi syafaat. Jadi hadis tu palsu. Jadi tuan yang mulia, kita daripada hadis dan Quran, kita tahu apa Allah mahu. Nabi pun berbuat ikut apa Allah mahu, bukan dia buat ikut dia mahu. Jadi ilmu ni ialah tahu apa Allah mahu, bukan tahu selain Allah mahu. Yazid sangat tahu apa bini dia mahu. Yazid ni kan tahu sangat apa bini dia mahu. Jadi nama orang alim je. Sufyan? Tahu sangat dia apa bini dia mahu. Dia orang alim? Tak. Tahu sangat apa anak mahu. Tahu sangat apa saya mahu. Semua bukan orang alim. Orang alim ialah tahu apa Allah mahu. Jadi orang yang tahu apa Allah mahu ni, orang yang faham Quran lah. Faham hadis. Jadi kerana kita tidak berbuat mengikut Allah mahu, sebab tak ada ilmu, kita jadi orang jahil. Kalau kita berbuat benda yang Allah tak mahu, macam Azri, apa Azri akan jadi? Kekasih Allah? Takkanlah. Sufyan berbuat mengikut apa dia mahu, bukan mengikut Allah mahu. Dia jadi apa? Jadi kasih Allah lah. Jadi hantu dia lah. Sebab berbuat mengikut apa dia mahu. Sebab itu kalau kita buat ikut suka hati, maknanya kita berbuat mengikut apa kita mahu. Macam Hanzalah sekarang dia kata, saya nak tukar lah. Daripada berbuat apa Allah mahu kepada apa saya mahu. Nak jadi, jadilah. Jadi kalau kita berbuat mengikut apa kita mahu, kita takkan jadi kekasih Allah. Takkan jadi. Kita akan jadi musuh Allah. Sebab kita tak berbuat mengikut apa Allah mahu. Allah Subhanahu Wa Taala turun, suruh kita duduk dalam dunia ni supaya kita berbuat apa yang dia suka, untuk sukakan dia. Dan apabila kita berjaya untuk menjadi kekasih dia, barulah dia masukkan kita dalam syurganya. Tapi kalau kita berbuat mengikut suka hati, suka kita atau suka bini kita, macam Yazid, takkan masuk syurga. Allah kata, kau dah sukakan hati kamu kat dunia, sukakan selain aku, sekarang kau masuklah dalam neraka. Dah tak nak pula. Kalau kamu tak nak masuk neraka, dalam dunia ni tak boleh buat suka hati. Anzalah, dunia ni tak ada siapa punya, Allah punya. Syurga Allah punya, neraka Allah punya. Kau nak lari dari mana? Kau nak lari kepada siapa, Anzalah? Boleh kau lari dari Allah? Tak boleh. Kau suka atau tidak, kau tak boleh nak lari daripada Allah. Kau lari, kau pasti akan binasa. Jalan keluar tak ada. Kalau kita lari dari Allah, jalan untuk selamat tak ada. Jadi kita tidak ada pilihan, Anzalah. Kita tak ada pilihan untuk tidak taat. Kita hanya ada satu pilihan saja. Kalau kita mau berjaya lah, kita memang ada pilihan. Tapi untuk berjaya hanya satu jalan. Tak ada 10 jalan, tak ada. Tak ada 2 jalan. Satu jalan saja. Jalan mereka yang diberi nikmat. Ya, siapa yang diberi nikmat? Para Nabi, para Rasul. Ini semua orang sibuk nak ikut ulama. Tak tahu ulama tu pun tak ada ilmu. Dia pun tak beramal mengikut apa Allah mahu. Ikut last ikut dia ke neraka lah. Jadi jangan kita ikut ulama, kita ikut anbiya sahaja. Jangan ikut syuhada. Jangan ikut muhlisin ke apa, sedikin ke, tak mahu. Ikut rasul, anbiya. Kenapa mereka ni orang Allah?
Mereka dapat wahyu. Jadi apa yang mereka dapat tu pasti benar. Itulah. Dan Nabi-Nabi ni bukan orang tak buat salah. Dia buat salah juga. Tapi bila dia buat salah, Allah beritahu. Allah tegur dia. On the spot. Bukan nak tunggu lama-lamanya. On the spot. Dan Allah khabarkan semua kat orang. Supaya tahu apa yang dibuat oleh Nabi tu salah. Ya tak? Allah Subhanahu Wa Taala marah Nabi Muhammad SAW. Bukannya dia tak marah Nabi. Allah bagi tahu kamu takut dengan manusia. Allah tak. Kamu kahwin dengan Zainab. Jangan cuba-cuba tak nak kahwin. Maknanya Allah marah dia lah. Nabi SAW sebenarnya bukan dia adalah menyalahi adat lah. Orang Arab mengahwin kepada bekas isteri anak, janda anak. Jadi Allah kata itu Zaid bukan anak engkau. Dia anak angkat. Tapi orang Arab anak angkat pun anak. Jadi dia tak ada dia punya adat lah nak kahwin dengan bekas isteri anak. So Nabi menganggap Zaid tu anak. Allah tak mau. Jadi Nabi macam beritahu pada Zaid, jangan cerai. Jadi tu Allah marah. Kamu takut dengan manusia. Tengok. Kahwin Nabi dengan Zainab. Tak. Lepas tu orang-orang barat kata Nabi ni gila seks. Mana dia gila seks? Kahwin dengan budak kecil Aisyah. Perawi hadis tu buat hadis salah. Aisyah umur 6 tahun. Mana yang sah 6 tahun tu? Mana dia? Cakap je. Umur dia lebih kurang 15-16 tahun tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak mahu kita dalam dunia ni ikut suka hati. Untuk kita ikut Allah, kita mesti ikut Nabi. Hanya Nabi Muhammad SAW. Sahabat radhiyallahu anhu bila saya tak mengikut Nabi selepas Nabi meninggal, tak mau buat dakwah macam Nabi, ke rumah-rumah, lorong-lorong, mau pergi perang. Perang sana, perang situ. Dan bila mereka pergi perang, mereka hantar jemaah 3 hari untuk dakwah. Dia kata dakwah banyak ni je. Masuk Islam. Tidak bayar jizyah. Tidak perang. Dia tu dah macam paksa dia orang lah. So dia orang tak ada pilihan melainkan bagi duit atau perang. Jadi banyakkan mereka takut kan bagi duit. Akibat daripada mengamalkan benda yang Nabi tak buat, sahabat mendapat cinta dunia. Orang Islam selepas tu lah. Sahabat banyak dah mati lah. Mendapat apa? Cinta dunia. Bila cinta dunia, iman hilang. Dakwah lagi hilang. Akhirnya Osman pun dibunuh. Mereka 10,000 orang keliling. Itu bukan cinta dunia ke tu? Nak suruh Osman turun. Macam sekarang lah kita semua pergi keliling rumah Muhyiddin. 20,000 orang keliling rumah Muhyiddin. Turun. Itu apa tu? Tak ada pula kita buat tu. Undi tak percaya pun Muhyiddin tak nak. Orang diam aja. Baru ni kat Allah buat. Dekat Dewan Rakyat Negeri Perak, undi percaya. 10 orang je percaya kat Menteri Besar. 10 apa? 10. Dia kena berhenti lah. Orang tak percaya. Cuba buatlah Muhyiddin. Apa pasal takut? Kalau orang percaya kat awak jadilah Prime Minister. Kalau orang tak percaya nak buat apa? Orang tak percaya kat kita nak buat apa jadi Perdana Menteri? Kita ni kalau nak jadi Perdana Menteri, biarlah orang nak ikut kita. Ini tak ada. Nak juga. Oh, Dewan Rakyat Ipoh tu salah. Speaker apa dia kata? Dia punya speaker tu buat salah, membenarkan undi. Dia yang buat salah, tak membenarkan. Cubalah, berani sikit. Awak bukan perempuan, awak anak lelaki. Rijal. Bapa awak ulama, banyak isteri. Awak anak isteri ketiga.
kedua. Dah tu gentleman lah. Kalau orang percaya kita jadi PM. Kalau orang tak percaya kita, tak apalah. Bukannya kita masuk neraka. Kalau tak jadi Perdana Menteri, tak ada orang masuk neraka. Kalau dia beriman, beramal soleh. Jadi yang pentingnya masuk neraka atau syurga. Lain semua tak penting. Kita semua akan mati. Dunia ni semua sementara. Tak ada faedah. Tak ada manfaat kepada kita. Kalau dalam dunia ni, kita tak mahu jadi kekasih Allah. Jadi untuk jadi kekasih Allah ni, kita mesti tahu apa Allah mahu. Dan kita kena berbuat seperti mana dia mahu. Barulah boleh jadi kekasih dia. Tak mustahil lah pula berbuat mengikut suka hati, suka bini, suka anak, lepas tu jadi kekasih Allah. Tak boleh. Allah SWT takkan buat awak jadi kekasih dia. Jadi maksud hidup kita lah jadi kasih Allah. Kita kena tahu apa Allah mahu. Untuk tahu apa Allah mahu, kau kena baca tafsir Quran saya. Ada dalam Amazon.com. Download dia. Sekarang kamu kena bayar. Satu buku RM9.99. Download. Yang lama tu dah delete dah. Dan dalam internet dah tak ada dah. Lagi satu, kamu boleh baca hadis saya. 7 buku hadis. Kamu tak nak, tak apalah. Kalau kamu nak tahu apa Allah mahu, kena baca tafsir saya. Tafsir Quran saya ada, dan kamu berbuat seperti mana Allah mahu. Pasti insya-Allah. Nak belajar macam mana nak buat? Kita semua tahu semayang dah lama, dah usah-usah aja. Nak buat gas saja. Kamu nak kena belajar. Cara Nabi, datang sini, Gombak. Atau datang di mana Dr. Naswa ada. Dan orang yang belajar dengan dia. Jadi kalau kita dapat berbuat macam mana Allah mahu, secara Nabi Muhammad SAW dengan niat Allah suka, mahulah Allah suka kita, jadi kekasih dia. Dan kita nak ada chance peluang nak jadi kasih Allah ni di dunia je. Lepas mati kita kata nak jadi kasih Allah, tak boleh. Macam Yazid kan. Nak mati nanti baru, tak boleh. Kena jadi sebelum mati. Lepas mati, pintu untuk jadi tu dah tak ada. Bye-bye. Selamat jalan. Yang ada hanya sesalan, yang tak ada guna. Pasti kita masuk neraka. Lepas tu di neraka kita cakap dengan orang, kalau saya lah ikut dulu, pasti saya tidak seperti ini. Tapi itu je lah boleh cakap. Manfaatnya tak ada. Sesalan tu tak ada faedah. Allah kata, kalau Allah kata, oh kau menyesal sekarang ya, okeylah, kau boleh masuk syurga. Boleh lah, baguslah juga. Tapi tak ada. Engkau menyesal lah, menjeritlah engkau. Masa untuk engkau jadi betul dah habis. Masa untuk engkau taat dan jadi kasih Allah dah tak ada. Habislah kita. Binasalah kita. Sebab itu kita kena jadi kekasih Allah. Paling kurang jadi orang beriman beramal saleh sebelum kita mati. Okey.